Update TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot menengah atas bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Rosnizan untuk mata pelajaran sains tambahan dengan topik hari ini gelombang, pelembapan dan resonans. Baiklah Cikgu, saya nampak di atas meja ni ada apparatus Cikgu. Kita nak buat eksperimen ke Cikgu? Betul Chris. Okey. Kita ada beberapa alat radas kita lah. Okey, alat radas ni kita nak gunakan untuk kita punya aktiviti kita hari ini iaitu pelembapan dalam sistem ayunan. Okey, apa dia yang dinamakan pelembapan? Nanti kita tengoklah sistem ayunan kita di mana apa yang kita perlukan. Dekat Chris pun ada, dekat saya punya meja pun ada lah. Okey, sebelum tu kita tengok dulu kita punya alat radas kita. Okey, yang pertama nanti kita akan susun radas seperti rajah lah. Okey, alat radas kita di sini kalau Chris boleh angkat yang tu kita ada apik G. Okey, yang tu apik G. Okey, yang kedua kita ada gergaji besi. Okey, ini apik G. APIT Ya, APIT nama dia. Apik G. Okey, yang kedua kita ada gergaji besi. Gergaji besi. Okey. Dan yang ketiga kita ada plasticine di mana ada dua warna tu bermasuk dua jisim yang berbeza. Dan satu lagi ada jam randit lah. Okey, yang analog bukan digital. Ini manual lah, analog. Okey, biasanya manual kalau kita nak lebih tepat kita guna digital. Tapi kita nak bagi pendedahan yang biasa tentang analog lah kepada anak murid kita. Kadang-kadang biasa yang nak anak murid kita nak semuanya nak yang digital. Mudah nak ambil bacaan semua. Tapi yang ni lebih cantiknya dalam makmal banyak kita gunakan yang analog. So kita biasakan diri kita dengan analog lah. Okey, so kita tengok yang kedua nanti kita akan sesarkan bilah gergaji berkenaan ke posisi X dan kita lepaskan dia. Nanti kita tengoklah kaedah ni macam mana. Yang ketiga nanti Chris dan juga saya lah kita akan perhatikan dia punya amplitude ayunan dia. Okey, bilah gergaji dalam tempoh masa 20 saat saja. Tapi kita kena betul-betul fokus sebab nanti kita mungkin tak berapa nak nampak. Tak pernah nampak dengan jelas lah sebabnya kadang-kadang getaran dia tu mungkin laju. Tapi kita nak tengok dia punya sehingga 20 saat tu bagaimana getaran berkenaan. Adakah semakin perlahan ataupun semakin laju. Dan yang keempat tu kita ulang eksperimen langkah kita menggunakan plasticine yang berbeza jisim. Okey, di sini saya tak letaklah jisim dia berapa. Cuma kita nampak yang ni kecil dan juga yang ni besar. Kalau kita tahu yang mana lebih berat. Lebih berat kita boleh agak bila kita timbang dua-dua menggunakan tangan kita sendiri pun kita boleh bezalah. Okey, dan yang ni dia punya gambar yang betulnya. Okey, di situ kalau kita tengok kita apikkan pada kaki meja. Okey, di sini kita tak ada kaki, kita boleh apik je di atas ni tak ada masalah. Okey, boleh je yang ni di makmal memang kita apik pada kaki meja lah. Okey, dan saya kata sesarkan tu pada kedudukan X tu kita tarik sikit dan kita lepaskan. Barulah kita tengok getaran dia macam mana dan selama 20 saat apa yang berlaku. Okey, boleh Chris kita jalankan eksperimen? Boleh Cikgu. Okey, yang ni nanti Chris kena hati-hatilah. Hati-hati sebabnya yang ni gergaji besi. Takut nanti sebab dia tajam kan? Okey, pertama kita guna tepi meja Chris. Baiklah. Okey. Okey, kita apik sikit ya. Okey. So kita ambil apik G dulu, lepas tu kita apik je. Kita apik. Apik dekat meja ya. Okey, dekat tepi hujung meja. Hujung meja. Yang ni boleh diapik lah yang ni. Cikgu, panjangnya macam mana Cikgu? Ikut panjang tak kira je. Boleh dikatakan ikut selera Chris pun boleh, tapi jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, nanti getaran dia lah. Faham? Sebab yang ni kita nak tengok kaedah dia je. Okey. Baiklah Cuma bila kita kepit macam ni, katakan Chris tanya berapa panjang saja kan. Kita hanya malakan dia untuk dua plasticine. Jangan plasticine yang pertama kita buat panjang ni, plasticine yang kedua kita ubah. Jadi dia punya pemboleh ubah yang dimalakan tu kita dah ubah dia akan mempengaruhi getaran dia lah. Faham. So tak ada masalah tak? Cikgu, kalau apik G ni boleh tak kita kepit kat mana-mana? Atau hanya di hujung meja je? Chris nak kepit kat mana? Kalau kat tengah tak boleh kan Cikgu? Kat tengah sebab dia punya ni pendek ni tak boleh nak tu lah.
Kalau APG kita tu luas, boleh je di tengah, tak ada masalah. Kat Sebaiknya sekolah? kat sekolah kita guna kaki meja seperti gambar. Kaki meja ataupun kita boleh guna kerusi. Kaki kerusi kita letak atas meja dan kita apiklah kat situ. Okey, faham. Mana-mana yang boleh senang kita gunakan sebab APG dia pelbagai saiz. Dia banyak pelbagai saiz. So yang ni saya bawa saiz yang kecil sikitlah. Kalau bawa saiz yang besar nanti kan berat nanti. Saya takut Susah pecah lagi. cermin ni. Susah. Sebab ni dia kaca yang ni kan. Macam ni cukup lah, cikgu? Okey, boleh je. Boleh, Janji dia boleh gerakkan yang ni. Okey, kalau kita gerakkan ni kita dah nampak dia punya getaran dia, ayunan dia turun. Tapi kenapa kita guna plasticine? Sebab kita senang nak tengok dia punya getaran dia. Dan juga jisim plasticine juga mempengaruhi getaran sebab dia akan menghasilkan amplitude iaitu yang puncak berbeza, dia yang berbeza. So saya bagi dua ni kita nak tengoklah kalau yang ni adakah dia akan berhenti 20 saat nanti dia berhenti cepat ataupun dia lambat bergantung kepada plasticine ni lah. Okey, baiklah cikgu, kita nak mula dengan plasticine yang lebih kecil ke besar? Kita bulatkan sikit, kita guna yang kecil dulu. Kecil dulu. Okey, bulatkan ni. Yang ni kita tak ambil data apa-apa Chris. Data kita tak ambil. Cuma kita jangan nak tengok, nanti kita akan bincangkan dari segi bentuk pemerhatian bentuk graf yang saya dah sediakan lah. Okey, boleh cikgu. Boleh. Letak je di hujung Chris. Letak saja Okey. Dah. Okey, dah. Okey. Dah? Tangan satu lagi pegang jam randik. Okey. Satu lagi kita jam randik. masuk sesarkan dia. Kita tarik, kita nak tarik ke bawah pun boleh. Okey. Chris nak tarik ke atas pun boleh. Alright. Maksudnya ni contoh saya bagi dulu baru kita buat nanti ya. Okey, baiklah. Katakan saya tarik sikit ke bawah, saya lepaskan, kita mula. Mula kita tengok 20 saat apa yang akan berlaku kepada kita punya getaran dia lah. Okey, 5. Okey. Dah 10 saat, lagi 10 saat cikgu. Okey. 15. 3, 2, 1. Okey, dah 20 saat cikgu. Yang tu baru kita praktis belum mula. Yang tu praktis, yang tu warm up lah cikgu. Warm up. Okey. Tapi nampak Chris tu excited sangat. Memang terus 20 saat. Tak apa Chris, saja saya nak test Chris hari ni. Cikgu nak test saja. Okey, sebab kita jarang-jarang buat eksperimen Chris. Okey, kita mula apa yang Chris perlu tengok. Okey, dari segi masa tak ada masalah. Kalau terlebih ke apa semua tak ada masalah lah. Kalau Chris katakan terlebih kita nak tadi 20 saat. Chris tengok 30 saat. Maka untuk eksperimen yang ulangan pun mesti 30. Yang tu dinamakan pun boleh ubah. Dimalahkan. Ya, betul. Okey, kita tengok adalah dari segi kalau Chris buat terlalu jauh, dia akan getaran dia tu laju. Okey. Jadi kalau laju nanti susah kita nak tengok. Kalau buat kita ambil sikit je kita nak tengok, lama-kelamaan dia akan perlahan. Okey. Yang tu yang penting kita nak tengok. Faham. Dia punya amplitude dia lama-lama dia akan turun. Okey. Last sekali nanti kalau kita nak tunggu dia berhenti, masanya kalau saya buat di sekolah hari itu lebih daripada 2 minit. Nak tunggu dia berhenti. Lebih. Lama sangat tu. Lama. That's why lah kita ambil 20 saat je. Kita tengoklah. Okey, kita boleh mula sekarang. 3, 2, 1. TikTok, TikTok, TikTok. Okey. 5 saat. Okey, murid-murid kita kena perhatikan ayunan punya ayunan naik turun dia tu. Okey, naik turun dia sehingga dia boleh berhenti. Lagi 5 saat. 3, 2, 1. Okey, 20 saat dah cikgu. Okey, 20 saat. Kalau kita biarkan dia akan berhenti dengan sendiri. Ya. Kalau kita biarkan macam itulah. Okey. Yang kita ambil 20 saat ni sebab kita nak jimatkan masa kita. Faham? Okey. Yang seterusnya apa perlu kita buat Chris? Kita perlu tukar dengan tukar dengan plasticine. So kita bulatkan bagi cantik sikit plasticine ni. Okey. Okey, kalau Chris tengok yang tu makin lama makin perlahan Chris. Betul. Betul tak? Yang tadi nampak laju Okey. So kita tukar je. Bulatkan plasticine. Okey. Tukar. Masukkan saja plasticine yang lebih berat yang ni lebih berat. Jisim dia berbeza. Okey, dah. Okey, lebih berat. Sama je cikgu? Ya, sama je keadanya. 1, 2, 3. Yang ni lebih perlahan cikgu. Lebih perlahan sebab dia jisim dia besar. Jadi kita mudah tengok kalau jisim dia makin kecil, dia makin laju getaran sebabnya dia punya pemberat dia tu kecil. Okey, lagi 5 saat. 3, 2, 1. Okey, dah 20 saat cikgu.
Okey, pun sama. Saya nak tengok dia punya eksperimen ni hanya kita nak uji dari segi pelembapan, iaitu geseran luar mempengaruhi ke tidak getaran dia. Okey. Kalau geseran luar, katakan Chris buat ni, getaran dia naik turun sampai petang, dia stay je bergerak. Ya. Dia tak berhenti. Maka pelembapan tidak berlaku di situ. Tapi yang ni ada pelembapan je kot? Ada pelembapan sebab dia lama-lama dia akan berhenti. Ya. Sebab dia tiada daya luar digunakan. Cumanya daya yang kita berikan tadi pada permulaan saja sebab kita tarik dia untuk hasilkan getaran. Itu daya permulaan. Kalau kita nak dia gerakkan lagi, kita bagi lagi daya. Kita gerakkan dia sehinggalah setakat mana kita nak dia bergetar lah. Okey. Dan itu je eksperimen kita. Jadi kalau Chris guna lebih besar, maka dia punya getaran nampak perlahan, tapi dia ambil masa yang lama jugalah. Sebabnya punya kalau kita tengok tadi, yang rendah dia turun tu lebih kurang sikit je. Bila kita guna GC yang lebih besar, dia lagi turun. Jadi apakah konklusi dari eksperimen ni cikgu? Okey, kesimpulannya sebelum kesimpulan lah kita tengok kepada hasilnya Chris. Okey, baiklah. Pada paparan yang saya bagi ni. Contoh yang pertama kita tengok tu bila kita buat graf, okey, dia punya ada amplitude. Amplitude bermaksud sesaran yang kita kenakan tadi. Okey, yang kalau yang start dengan zero, start dengan sifar kosong tadi, kedudukan kita panggil keseimbangan. Okey, bila kita contoh kita angkat ataupun kalau pada graf berkenaan kita angkat dia. Itu A lah cikgu. Kedudukan dekat A tu. Puncak kita panggil. Puncak. Yang tu ialah amplitude maksimum. Dia panggil puncak lah. Okey, bila kita lepaskan dia, maka dia akan turun pada kedudukan keseimbangan dia, akan turun bahagian bawah. Lama kelamaan dia punya amplitude dia makin lama makin perlahan, dia punya puncak dia makin rendah dan last sekali nanti dia akan jadi sifar dan dia berhenti. Di situ bermaksud amplitude dia menyusut dengan masa. Itu dia punya kesimpulan dia di situlah, amplitude menyusut dengan masa. Dan kalau katakan kita nak kekalkan dia punya getaran ni, agak-agak Chris, apa yang perlu kita buat? Kalau kita Chris tahulah. Ini saya nak uji Chris. Kalau Chris tak tahu, Chris beritahu je, tak ada masalah. Tak tahu cikgu. Tak tahu. Yang itulah sebelum sebelum Chris jawab tak tahu tu, okey. Saya nak cerita yang saya beritahu awal tadi, getaran dia tadi disebabkan oleh daya luar. Daya luar, bagaimana kita nak kekalkan dia? Maksudnya kita nak atasi pelembapan ke atas ayunan ataupun getaran tadi. Jadi kita kena mengenakan daya luar, betul tak? Kena gunakan daya luar tu, apa yang boleh kita guna contohnya? Agak-agak Chris lah. Motor boleh ke? Motor. Okey, motor tu mungkin Chris teringat kalau kita tengok buaian baby, dia ada satu motor dekat spring. Spring tu supaya kita kalau kita tarik dia punya buaian tu, dia akan naik turun getaran dia. Getaran tu kita boleh panggil ayunan juga. Biasa ayunan dia berayun. Getaran berkenaan kita nak kekalkan supaya bayi tidur dengan lena sebab ada ayunan dia sentiasa tu, maka kita supply, kita bekalkan motor. Di mana motor berkenaan dia akan bekalkan tenaga sepanjang masa. Jadi ayunan tu tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Maksudnya pelembapan tidak akan berlaku. Disebabkan pelembapan ni disebabkan geseran luar dia tu. Itu yang kita panggil pelembapan. Dia ada dua lah namanya. Iaitu satu dinamakan pelembapan dalam dan satu lagi adalah pelembapan luar. Okey, yang ni contoh. Saya bagi contoh pelembapan dalam sistem ayunan tadi. Contoh yang pertama, kalau kita tengok tu ada budak dia main buaian. Okey, bagaimana kalau kita nampak di situ seorang duduk, dua orang lagi, dia bagi tenaga untuk ayunkan dia. Kalau tak, dia tidak akan berayun sendiri kecuali kita letak motor tadi lah, dia akan berayun. Terpetik je, motor tu akan motor di buaian di buaian berkenaan. Tapi ya tu rasa tak seronok budak-budak. Kalau letak motor je just tengok je, dia bahaya juga. Bahaya dia nak turun nanti tiba-tiba dia melompat. Maka yang ni ayunan buaian tadi semakin perlahan disebabkan iaitu dipanggil pelembapan luar, iaitu rintangan udara. Okey, satu lagi dinamakan pelembapan dalam. Okey, pelembapan dalam yang ni kadang-kadang kita tak berapa nak faham sangat sebabnya dia melibatkan hentakan pada kenderaan. Okey, pada kenderaan bermotor di mana dia akan semakin berkurang disebabkan pelembapan dalam dia tu iaitu geseran antara
molekul dalam spring apabila penyerak hentakan dia bergetar. Yang ni spring dalam kereta ke cikgu? Kita panggil apa dia punya absorber. Oh, absorber. Okey, penyerap hentakan. Spring pada kereta ataupun spring pada motor. Pada motor ada kan? Ya. Sebab saya jarang naik motor. Okey. Pada motor pun ada tapi pada kenderaan mana-mana semua ada. Dia punya sebab dia nak menyerak hentakan. Kalau tidak ada, mungkin kalau kita langgar lubang ke apa, dia akan jadi kemalangan lah kepada kenderaan tu, itu yang bahaya. Kepada penumpang, kepada pemandu dan sebagainya. Baiklah, itu dia faham, punya cikgu. kaedahnya lah, pelembapan. Pelembapan dalam ayunan. Cikgu boleh tak dikongsikan rumusan untuk segmen yang telah kita belajar hari ini, pelembapan dalam sistem ayunan. Okey, dalam sistem ayunan ni satunya kalau kaedah yang kita buat ni, kaedah yang kita buat yang tadi kita guna 2 saja. Ya. Okey, kalau kita guna beberapa plasticine, kadang-kadang kita tak kita tak ukur, tak uji pelembapan just kita nak tengok. Satu. Okey, yang tadi saya tak guna pembaris. Sebab nak buat graf tu sebab kita just nak tengok dia punya kaedah. Kalau betul-betul kita buat eksperimen, kita boleh letak pembaris di sini dan kita boleh tengok dia punya amplitude dia. Okey. Jadi kita nak perhatikan amplitude dia lah cikgu. Amplitude dia dan kita barulah boleh buat meningkat. graf dengan cantik lah. Yang tadi okey. cuma kita nak kaitkan pelembapan yang berlaku dan graf yang terhasil. Okey, baiklah itu detail. dia perkongsian Cikgu Rosnizan untuk topik gelombang, pelembapan dan resonance untuk segmen menengah atas tingkatan 5. Tapi cikgu, apa kata kita berehat sebentar, boleh tak boleh, cikgu? Chris. Okey, kepada rakan-rakan di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Rosnizan untuk mata pelajaran sains tambahan gelombang.